Visualize macam. Jadi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير وأبواب التيسير وتغلق بها أبواب الشر وأبواب التعسير. صلاة تكون لنا ولينا ومولانا، أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tukar channel sikit. Tukar channel. Maknanya kita daripada pelajaran kita dalam kitab Munyatul Musalli, kita untuk sebenarnya dalam bulan Rajab ni kita ambil sedikit tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengoklah tiap-tiap tahun kita akan mengadakan sambutan Isra dan Mi'raj. Sejauh mana kita dapat memahami, menghayati dan mengamalkan daripada kisah Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita ni, itu adalah bergantung kepada keimanan kita. Kita berasa bersyukur pada Allah kerana kita masih lagi boleh mari ke rumah Allah. Kita bersyukur. Kerana syarat nak mari ke rumah Allah ni bukan syarat dia mesti sihat, dan bukan syarat dia mesti kaya, dan bukan syarat ada masa yang lapang. Itu adalah berdasarkan kepada iman. Ramai orang yang kaya, ramai orang sihat, ramai orang ada masa, tapi tak ada siapa. Inilah perkara yang sepatutnya menjadikan kita satu muhasabah yang perlu kita buat, supaya kita ni perlulah betul-betul mengambil kesempatan dan peluang bagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni Allah menggambarkan perjalanan Nabi itu bermula di masjid dan sampai ke masjid, dari masjid ke masjid. Jadi inilah peristiwa yang besar. Jadi betapa kita dalam keadaan kita hari ini, walaupun ada beberapa keuzuran atas diri kesihatan kita, tapi kita tetap boleh mari. Itu tandanya Allah memilih kita dan menghendaki kita mari. Dan Allah ni kata kalau kecil kampung kita kat setujuan ni gitu. Setujuan. Jadi kalau orang tak mari itu, waktu kita rasa siapalah mereka tu, dan kita rasa mudah-mudahan Allah memberikan pada mereka petunjuk dan hidayah, kekuatan, supaya mereka juga dapat bersama-sama dengan kita untuk menghadirkan diri ke rumah Allah. Dan atas diri kita juga kita minta kita dapat istiqamah, dapat terus tetap pendirian kita untuk mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Berbalik daripada kisah Isra dan Mi'raj ni,
dia boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertamanya ialah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian semasa Isra dan Mi'raj, dan yang ketiga ialah selepas pulang daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau nak ikut masa nak menyampaikan ceramah 3 tajuk ni, tak batal. Tak batal. Dan dalam kitab-kitab Jawi dulu, maknanya kalau dulu kan masuk 1 rejak tu mula baca lah kitab tu. Ada rijusong. Maknanya kisah-kisah bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ni kita ambil dulu secara ringkasnya, ialah peristiwa bagaimana peristiwa tu bermula sebelum daripada Nabi berangkat. Tahun itu dikenali sebagai Amul Huzn, iaitu tahun kesedihan. Sedih tu kenapa? Kerana adanya 3 peristiwa penting. Yang pertamanya ialah dengan kewafatan isteri baginda, iaitu Khadijah. Yang keduanya peristiwa kewafatan bapa saudara Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Dan yang ketiganya ialah peristiwa Nabi dilempar dengan batu semasa berdakwah di Taif. Jadi peristiwa ini berlaku pada tahun yang mana di saat Nabi SAW berusia 51 tahun. Pada tahun ke-10 daripada kenabian. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang mana yang menjalankan tugas diangkat menjadi Rasul ketika usia dia 40 tahun. Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah dikala usia dia 25 tahun. Jadi dalam pada perkembangan itu semasa Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, maknanya Khadijah lah tempat Nabi mengacu dan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya ketika berdakwah. Di saat Nabi berduka cita, Khadijah lah yang mententeramkan hati Nabi. Kena buat nyanyo pada masyarakat, dihina, dicaci, dimaki, maka Khadijah lah yang dapat mententeramkan Nabi. Di luar sana, ketika Nabi ingin apa-apakan oleh kaum musyrikin Mekah, yang dapat membenteras atau menghalang daripada perbuatan yang teruk kata Nabi adalah bapa saudara dia, Abu Talib. Maka 2 insan ini, yang satu berperanan di luar rumah, yang satu berperanan di dalam rumah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kedua-duanya dalam tempoh masa yang begitu dekat sekali. Inilah yang menyebabkan Nabi begitu sedih. Di luar sana orang semakin mengecam Nabi, semakin tindakan mereka terburu-buru terhadap Rasulullah. Sehingga kan dikala Khadijah sakit, dan kala itu Nabi telah dibaikot dengan betul-betul oleh kaum musyrikin Mekah, sehingga Nabi nak beli ubat untuk mengobati Khadijah pun tak boleh. Dia betul tak jual pun Nabi. Sehinggalah penyakit yang dialami oleh Khadijah itu membawa kepada kematian. Sedih sungguh Nabi. Di luar semakin teruk, Nabi kena balik rumah tak ada sempat nak mengadu. Dan Nabi kemudian mengambil langkah pergi ke Taif untuk menyampaikan dakwah. Pergi ke Taif, antara Mekah ke Taif tu bukan jarak yang dekat, lebih kurang 100 km. Dan Nabi itu berjalan kaki. Kita negara Kota Baru tak pergi jalan kaki dewasa.
Padahal jalan boleh. Bayangkan perjalanan Nabi ketika itu dengan penuh perkara-perkara yang orang kata berbatu, sangat memberikan semangat yang kuat, kekuatan fizikal yang betul-betul nak berjalan ni. Taif dia bukannya kawasan landai, bukit. Kalau kita pernah sampai ke Taif tu, kita boleh tahu lah. Bah naik pun menyenggi. Kalau kita kata pakai piyah, pakai kita jalan, apa jatuh piyah. Kalau nak kata Bukit Tonggik ni, Tonggik lagi. Banyaknya curam di jalan. Jadi inilah yang sebenarnya bagaimana Rasulullah berjalan kaki dengan anak angkatnya Zaid. Jalan. Ingatkan dengan kedukaan di kota Mekah, bila pergi ke Taif, dakwah Nabi diterima. Tapi rupanya lebih dahsyat lagi. Bagaimana penduduk Taif menggunakan budak-budak, melemparkan dengan batu pada Nabi sampai berdarah. Dan Nabi lari turun daripada Taif nak turun ke bawah ni adalah dengan penurunan yang sangat menakutkan. Bahkan Nabi sebagai seorang yang beriman, dia tidak meminta daripada kaum di Taif itu dihancurkan oleh Allah. Tapi Nabi hanya meminta supaya mereka itu diberikan hidayah. Allahumma qikaum fa innahum la ya'lamun. Di atas 3 perkara yang cukup menyedihkan ini, noyaknya pergi 100 kilo, balik 1 kilo pula. Satu perjalanan yang sebegitu jauh. Kemudian Nabi duduk nengunglah. Duduk nengung. Bila Nabi duduk nengung, Nabi sendiri pun tak boleh dah nak duduk atas rumah dia. Teringat kau isteri yang Khadijah. Maka Nabi SAW pada malam tu, lepas daripada kematian tu, maknanya Nabi berada di rumah sepupu dia, Ummu Hani, iaitu kakak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Duduk situ. Dan di malam itulah Allah telah mengarahkan malaikat Jibril untuk mengambil Nabi. Ambil Nabi, kemudian diletakkan di Hijr Ismail, di Baitillah. Ismail. Di situlah Nabi direbahkan dan Nabi dibelah dada. Belah dada. Kalau orang doktor pakar ni belah dada ni bukan boleh belah gitu ya dah. Okey, jumpa kena babi main belah dada. Tengok cek jatuh tahu mana. Tak boleh. Tapi ini berlaku. Pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj ni bukan peristiwa biasa-biasa. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Peristiwa yang berlaku adalah sebagai satu mukjizat. Bila kita sebut sebagai satu mukjizat, kita tak boleh letak depan akal kita. Kita kena cabut buai akal kita. Kita kena letak apa? Kita kena letak hati dan iman. Ini yang menjadi senjata. Banyak orang ni bila dia menggunakan akal, tak nak sabar. Tak nak sabar. Bahawa sebenarnya Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, tak nak sabar. Lepas tu bila belah ni, bukan belah saja, ambil jatuh, cuci, basuh. Waktu ambil jatuh, kalau kita ni, kalau orang pergi buat pisau jatuh dia tu, jadi kurang-kurang ni boleh, tak boleh buat kerja. Jamil ni. Buat engineering kau kau bagi. Nak betul lain tu, nak royaknya bukan boleh. Boleh gila ni sudah siap tu cung gila. Guna akal, tak nak sabar. Tidak, perkara ni mustahil, dia kata. Pada adatnya mustahil. Bolehlah gitu. Kita ngaji bab hukum kan? Ada 3 hukum. Hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Hal ni tak boleh nak pakai ni. Adat tak boleh pakai. Kerana apa? Kerana perkara ini adalah perkara mukjizat. Menceritakan Isra' dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Jadi mukjizat artinya akal kena tepi dulu. Dan hak kita nak dengar ni ialah dengar dengan hati kita, dengan iman. Jadi
apabila Nabi SAW dicuci hati, ambil Jibril tekan ni, tak tekan, belok dada Nabi. Aku ambil hati, dan di kala itu dibawa dengan 2 bekas. Satu bekas berisi air Zam-Zam. Satu bekas lagi daripada emas, berisi dengan ilmu, iman dan hikmah. Maknanya yang pertama tadi, bila belah ambil Nabi cuci dibasuhkan dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam cuci. Lepas cuci, siap molek, dimasukkan dengan 3 perkara tadi: ilmu, iman dan hikmah. Apa tu? Nak pergi ngadak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ngadak Allah, kok mana pun kita kena suci. Tak boleh kita nak ngadak dalam keadaan cemar. Tak boleh kita nak ngadak dalam keadaan hati kita masih lagi tidak betul dengan Allah. Sebab tu yang dimasukkan itu adalah ilmu. Gapo kita nak buat, yang kita akan lakukan itu perlu berdasarkan dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak kepada kejayaan dunia, dengan ilmu. Nak kejayaan akhirat, dengan ilmu. Nak dunia dan akhirat pun dengan ilmu. Itulah ilmu dimasukkan dalam hati Nabi, dalam jiwa Nabi, dalam jantung Nabi, dimasukkan dengan ilmu. Jadi sebab itulah kita ni, apa juga kedudukan kita, nak melakukan ibadah, nak semaya, kena dengan ilmu. Nak puasa, kena dengan ilmu. Nak buat ibadah haji, apa juga perkara-perkara kita nak buat tu, kena berdasarkan ilmu. Jangan nak berasa dengan rasa tadi. Itu yang pertama, dimasukkan ilmu. Kemudian dimasuk dengan iman. Inilah yang membezakan di antara seseorang itu, sama ada dia tu beriman ataupun tidak. Maknanya iman ialah senjata utama. Dan kalimah iman yang pertamanya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah yang kedua. Jadi bagaimana kita nak tahu iman kita ni? Marilah sebagaimana cubaan nanti pun, dugaan nanti. Kalau ada iman, kalau ada ilmu, maka insya-Allah tidak akan mudah tergoda. Dan yang ketiganya ialah kalimah hikmah ataupun makrifat. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ni, berjalan ni, nak bergerak ni, dugaan banyak. Kalaulah tidak ada ilmu, kalaulah tidak ada iman, kalaulah tidak ada ma'rifatullah, kenal Allah, maka manusia akan mudah digoda. Ni kita ni dalam perjalanan yang berlaku ni. Kita dalam perjalanan yang berlaku menuju kepada akhirat. Dan kalau perjalanan kita tidak ada ilmu, kita akan sesat. Perjalanan kita tidak dilandasi dengan iman, kita juga akan sesat. Dan perjalanan kita yang tidak mengenal Allah, kita juga akan sesat. Maka sebab itulah, ni perjalanan Nabi. Secara mudahnya, perjalanan Isra dan Mi'raj. Kerana apa? Kerana Allah tengok sianya ke Nabi. Dan aku luka cerita kita semua lah. Dah lah, orang Tina dia wafat. Lepas tu, Pekdau dia pula wafat. Lepas tu, dia pula kena macam-macam. Allah nak hiburkan Nabi. Nah, ayatnya dunia ni speak ya. Ada lagi alam lain yang cukup luas. Allah nak memperjalankan Nabi. Allah nak menghiburkan Nabi. Allah nak buka minat Nabi. Tapi nak buka ni, bukan buka saja-saja, tapi buka kena ada 3 asas, iaitu ilmu, iman dan hikmah. Kita nak jalan apa lagi tu? Perjalanan hidup kita hari ni, kalau tanpa ilmu, tak boleh. Sebab tu kita macam-macam, kita kena ikut program-program ilmu, keilmuan. Lepas tu kena iman, biar ilmu tadi boleh menambahkan iman kita. Dan bila ilmu tadi dapat menambahkan iman kita, yang menyebabkan kita ni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benda. Gilah mana pun 3 perkara ni kena ada. Gilah duduk dah dalam negara mana pun, kalau 3 perkara ni tak ada, manusia akan rugi. Iaitu perlu senantiasa mencari ilmu, perlu senantiasa mempertingkatkan iman,
perlu senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu hikmah tadi, ma'rifatullah. Jadi bila belah apa begini selesai. Selesai belah apa begini, selesai dah masuk apa begini, maka Jibril suruh Mikail dia ambil kenderaan. Ambil kenderaan yang mana untuk digunakan Nabi bagi mengadakan perjalanan. Ambil kenderaan. Kenderaan itu bernama Buraq. Kenderaan itu, nama dia Buraq. Jadi Buraq ni adalah kenderaan para Nabi. Kenderaan para Nabi. Dia telah digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mana Nabi Ibrahim ini berada di Palestin. Kemudian isterinya yang kedua berada di Mekah. Ada balik cerita asal. Daripada Palestin ke Mekah. Naik buruk. Ada cara anak ni. Begitu juga dengan isteri pertamanya Sarah berada di Palestin. Maka boleh Nabi Ibrahim ni dengan menaiki buruk. Siapa masuk buat naik sekolah. Sudah bunuh buat naik sekolah. Maka dalam ramai-ramai buruk dalam surga tu, ada seekor buruk ni yang dia ni duduk sedih. Duduk nengung suara dia. Maka Mikail tengok. Mana orang ni? Apa? Tapi tu nampak molek. Tapi duduk sedih. Maka dia ambil tu kan. Bukan Mikail ambil itu kata. Buat turun lah. Buat turun. Cerita nak cerita pakaian ni. Nampak cerita pakaian. Sebab tu benda ni Isra dan Mi'raj ni bukan cerita pakaian. Cerita ni cerita mukjizat. Bukan cerita pakaian. Buat turun. Sebagaimana kita tengok Kibas yang mana pada masa berlakunya anak Nabi Adam. Watlu alaihim nab'abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika anak Nabi Adam, Qabil dan Habil ni, dia kerana nak kepada iklimah, maka mereka itu melakukan korban. Mana-mana yang diterima korbannya itu, maka waktulah yang akan boleh nikah dengan iklimah. Korban itu Nabi Adam kata kena buat korban. Dalam buat korban itu Habib buat mari dengan kibas yang sihat. Qabil buat mari hasil tani buah-buahan yang busuk. Buat korban. Maka diterimalah kibas korban daripada Habil. Maka ilahlah kibas. Ketika mana kita mula? Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Tu kibas tu. Tu kisah dia. Kita tak tahu mana ilah gimana. Ilah Allah naik. Waktu ketika Nabi Ibrahim sembelih Ismail, dia kata Allah gantikan dengan kibas. Kibas itu di mana? Kibas itu adalah kibas yang mana yang diterima oleh Allah daripada daripada Habib dah gitu. Panjang umur dia. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Panjang umur. Allah yang menghidup, Allah yang memati. Sepuluh ikut Nabi Isa. Nabi Isa daripada dulu lagi. Allah gila ni. Ada. Panjang umur dia. Panjang. Apa dia? Itu kerja Allah. Jangan ganggu kau kita. Kita suka-suka ganggu kerja orang ni. Kerja Allah. Allah kata mu jangan mati. Tak mati. Mu hidup. Jadi itulah nak sebut tadinya bahawa Nabi ketika nak berjalan tadi, Jibril suruh Mikail pergi ambil Buraq, dan itulah yang Buraq tak si naik tu
Yang sedih tu, buruk itulah yang mana yang dipilih oleh Mikail untuk dikenderai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun siapa bawah, tak siwi orang naik. Maka Jibril berkata, "Hei buruk, mau kenal ke siapa dia ni? Inilah Muhammad Rasulullah." Bila sebut nama Muhammad tu, rupa-rupanya tadi dia duduk sedih sore-sore dia tu, dia duduk rindu, dia duduk berharap, duduk doa kepada Allah supaya Allah pilih dia ni untuk dikenderai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nak jalan ni, barilah ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi. Tadi sebelum tu. Cerita dia sebelum rekah lah tu. Allah cerita banjir, dia tengok banjir ya. Dah. Isu dah. Sebelum baru ni. sebelum jalan lagi. Dah. Ni baru nak jalan. Baru nak jalan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Bila sesuatu perkara yang kita tengok benda tu ajaib, benda tu pelik, maka Islam ajar sebut subhanallah. Subhanallah, Islam ajar. Bila kita tengok benda tu kita boleh nikmat, diajar dengan alhamdulillah. Ni benda tu benda pelik, maka dimulailah surah ini, surah Al-Isra ini, ayat yang pertama dengan Allah menyebutkan subhana. Bererti yang Allah nak cerita ni bukan cerita biasa-biasa, tapi cerita ni cerita pelik. Cerita ni cerita pelik. Ya, cerita pelik ni dalam Quran ni bukan ayat ni saja, bukan cerita ni saja. Kalau kita nak tengok dalam Quran ni ada pembahagian dia. Ada 9,960 ayat setengah ulama kata Ibn Abbas. Dan begitu juga dengan pendapat yang masyhur jumhur ulamanya 1,230 ayat. Jadi dalam tu 1,000 tu mengisahkan cerita-cerita, kisah-kisah. Hukum 1,000. Tu namanya suruhan 1,000. Ayatnya pembahagiannya sebegitu merata. Jadi kalau ada cerita 1,000 cerita dalam 1,000 ayat kan itu, maka salah satunya ialah cerita Isra dan Mi'raj. Banyak cerita lagi yang pelik ni. Baru ni kita digegerkan dengan apa dia? Digegerkan dengan kisah Ashabul Kahfi. Allah cerita Ashabul Kahfi ni. Siapa dia tidur rasa pun semalam je. Tapi rupa-rupanya dia tidur 309 tahun. Bangun pagi esok tak ada anak pergi beli. Pergi beli orang kata, orang tak guna ada duit ni. 300 tahun dulu ni. Dia berkata dia semalam dia berasa. Kerana masuk itu Allah yang tentukan. Masuk Allah yang tentukan. Maknanya bila Allah kata semalam tapi masuk 300 tahun. Allah yang cipta. Kehendak Allah. Tidur pula kau tu. Rasa tidur sebentar. Tubuh tak ada kena makan anak-anak, tak ada. Duduk tidur tak ada kata kena makan kau serumuk kau, kena beli kau ular kau. Kena tak ada. Tubuh sihat-sihat. Baju tak sayap baju. Baju kena tubuh dia tak guna. Walaupun tidur lama kita kita bagi 300 tahun duduk atas tanah pun duduk atas pasir. Bagi tentu sayap lah, buruk dah. Macam-macam dah mari tapi tak. Nak kata cicuk di merok kau tak ada bagi-bagi tak ada kata cuma ke apa tak ada meriwayatkan nak sebutnya dia ada dinajisi tak ada. Tapi tubuh dia sehat, segar, tak makan pula tu, tak minum pula lagi. Bangun esok tu bang surah lapar.
Kita tidur semalam kalau gitu lapar lalu dah semalam baru tidur. Puak-puak kuda pun dia tidur. Dia bangun makan nasi, sambung mula tidur. Tak lapar dia sedar. Pergi makan nasi, ambil tidur. Kau pergi tidur. Jadi ini berlaku. 300 tahun. Begitu dia kisah-kisah lain Nabi Allah Ibrahim dilempar oleh api. Kisah sehingga tidur terbakar walaupun seorang puluh orang. Begitu juga kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam duduk dalam perut ikan. Dia pun ikan selama 40 hari. Dia pun ikan. Tak makan, tak minum, oksigen ambil mana tak tahu. Tapi Allah, no ayat cerita pelik-pelik ni. No ayat dia bukan hak ni je kita pelik. Pasal semua tu ada mukjizat. Allah nak menampakkan kekuasaan dia. Nak menunjukkan dia ni. Bila dia nak saja, benda tu pasti akan datang. Dan manusia sangat lemah. Sebab tu, bila kecek tentang mukjizat ni, akal kena tak tepi dulu. Jangan kita letak depan akal. Itu dia. Jadi subhana, maha suci Allah. Allah tu suci sama dah. Yang kita nak suci ialah hati kita. Nak betul ialah hati kita. Hati kita yang senantiasa ada keluk-keluk. Yang mana yang kita rasa tidak yakin pada Allah SWT. Sebab tu Allah memulakan Subhana, maha suci Allah, allazi, yang maha suci Allah yang asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hamba. Rupa-rupanya perjalanan Nabi ni bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Bila kehendak Allah, tak ada orang boleh tanya. Allah yang memperjalankan hamba. Jangan ayat jalan dengan apa? Ada hadis sebut dengan satu binatang yang namanya buruk. Diciptakan daripada apa buruk ni? Daripada cahaya. Barkun artinya kilat. Kilat. Barkun artinya kilat. Maka Nabi naik satu kenderaan yang diciptakan daripada kilat, yang cahaya. Jibril malaikat diciptakan pada nur, juga cahaya. Jadi Rasulullah sebagai manusia yang adanya roh dan jasad, bahkan Allah dalam hadis-hadis lain walaupun dinilai sebagai dhaif, bahawa Nabi dijadikan daripada nur Allah. Jadi daripada hal ni lah tiga unsur cahaya. Dan para ulama menyatakan bahawanya pergerakan mereka ini adalah gerakan selaju pergerakan cahaya. Daripada Masjidil Haram, lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Allah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini ini iaitu roh dan jasad. Perjalanan Nabi bukan hanya dengan roh, bukan hanya dengan jasad, tetapi bi'abdihi, hambanya, iaitu roh dan jasad. Bi'abdihi, dengan hamba dia tu, berjalan dengan hamba itu roh dan jasad. Jalan lagu mana tu? Lailan. Lailan ni dalam waktu malam yang sekejap. Lailu malam 10 malam tu, tapi disebut lailan, petang yang malam. Bukan malam sepenuh, bukan sepanjang malam, tapi sekejap, sebentar daripada malam. Ni kau boleh lagi ni. Kau boleh ada sebentar ya malam. Dah tadi hak kita sebut tadi 300 tahun pun rasa semalam ni. Ni semalam ni lagi ni. Jadi minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram Mekah, ilal Masjidil Aqsa Palestin. Masjidil Aqsa Palestin. Jarak di antara Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa ialah 1260 kilometer. 1260 kilometer tu jarak. Kita lo ni kalau kita kata kereta api laju kita siap ni, jarak Kota Baru ke Kuala Lumpur ni lebih kurang 400 kilometer. Maknanya kalau 1200 gi kelik pula sampai Gua Musia. Ayatnya itulah jarak dia tu. Gak kalau jarak kecepatan ni kita kata 4 jam gi 4 jam kelik 4 kali 4 16 jam. 16 jam kurang. Kalau kecepatan kereta api laju kita ni nak pergi Kuala Lumpur dengan kata 500 gi 400 balik 400 gi pula. Maknanya 4 kali 1200 dah. 1200 tinggal gi kelik gi pula. Tu 1200. 1200 4 8 12 jam. Lebih kurang 12 jam. Jadi 12 jam ni yang kalau dulu orang tak percaya dulu. Kita akan buat kereta api ni dengan jangan tak percaya. Perlu nak pergi Kuala Lumpur. Orang tak percaya nak pergi Kuala Lumpur ni. Dengan masa sejam. Umurnya nak kamu 40 minit. Orang tak percaya dulu. Mana boleh pergi Kuala Lumpur dengan sejam. Tapi dia dah percaya dah. Kereta api pun percaya dah. Ni zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, kenderaan yang boleh bawa pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kenderaannya ialah unta ataupun kuda yang mengambil masa 1 bulan lagi. Sebulan. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni sebulan. Daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pula sebulan, 2 bulan. Baru sampai. Ni hak pelik ni. Ni hak pelik ni maknanya tak menasabah. Nabi ni Muhammad ni ada ingat kau pelawak sikit-sikit yang rupanya pelawak kau. Kita tengok perjalanan yang sebegitu jauh tapi Nabi mengambil masa yang sebegitu singkat. Bukan Nabi yang nak pergi, Allah yang bawa Nabi. Allah yang menyediakan perjalanan Nabi itu, Allah yang sedia. Bukan Nabi yang berkehendak, tapi bila benda ni kehendak Allah, maka tak ada yang lain yang boleh menghalang. Kehendak Nabi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal naik kenderaan tu nama buruk. Buruk ni dia melangkah tu sejauh mata memandang. Jauh mata memandang. Kalau tak ada halangan lah, kalau ada dinding tu sekat lah, jauh mata memandang. Tapi kalau nak ikut kelajuan cahaya, iaitu 300,000 satu saat. 300,000 kilometer satu saat. Kelajuan cahaya. Dan tidak ada lagi dalam atas dunia ni manusia boleh cipta yang lebih cepat daripada kelajuan cahaya. 300,000 kilometer dalam satu saat. Gap perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni hanya 1,260 kilometer ya. Ni 300,000 satu saat. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman memindahkan istana Balqis tu, tak ada Nabi Sulaiman duduk, bang caca lagi. Duduk caca, tak ada duduk lagi. Siapa dah? Hati kita kata terpelik pula. Istana Balqis. Siapa agak boleh pindah ke istana Balqis ni? Dia kata sebelum mata kelip. Tak boleh. Lambat. Mata kelip lambat. Ayatnya sebelum bangun tu. Duduk, sebelum bangun siapa tu?
Asif Ibn Bakhiyah tu. Asif. Dengan doa dia tu, tu manusia tu doa minta Allah tu. Kisah dia memindahkan istana Balqis duduk depan istana Nabi Sulaiman. Dia tu beritahu dia tu beritahu suasana mungkin negara kita duduk balik depan negara dia. Negara Sabah. Doa baik mana Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman di Palestin. Jauh tu tu. Daripada Sabah nak pergi ke Palestin ni. Bukan jarak dekat. Tapi dengan doa Asif Ibn Bakhiyah ni tak ada bangun daripada duduk sampai. Benda tu. Jadi ini semua benda kita boleh lakukan. Jadi apa yang mustahil? Bila kita tengok lah ni perjalanan walaupun 1260 km ni, tu kelajuan cahaya 300,000 km satu saat. Ni tak ada saat lah. Siapa lagi tak ada gerak gapo lagi. Nak hoyak siapa lah. Siapa gitu. Jadi pandai dah ketika balik tu Nabi tu, tempat tidur Nabi ni panas lagi. Tapi Nabi boleh tengok, boleh cerita belakang. Bagi Nabi boleh jalan. Tapi bagi manusia tu masa tu sebentar. Okey. Kita tengok lah antara jarak di antara akhirat dengan dunia. Akhirat saya esok ni sehari lah. Dunia 1000 tahun. Jadi ni benda-benda tu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang ya. Bila Nabi ni siapa? Dalam perjalanan ni banyak lah. Pasal di sini alladzi barakna haula. Yang mana terdapat kami berkati di sekitarnya. Berkat. Berkat. Linuriyahu, dan untuk kami tunjukkan padanya min ayatina, daripada kekuasaan kami. Barakna haulahu. Masjidil Aqsa ni terdapat keberkatan. Apa dia berkat ni? Berkat ni benda perkara-perkara yang baik. Apa dia yang baik yang berada di sekitar Masjidil Aqsa ni? Kubur-kubur para nabi. Masjidil Aqsa ni tempat ada perada ni. Pada perada Al-Aqsa lah ni. Kubur-kubur para nabi ada situ belakang. Kubur-kubur para ulama situ belakang. Sehingga Nabi siapa tu, Nabi tengok dah. Nabi Musa duduk semaya di kubur dia. Siapa gitu? Lineran, maknanya pokok-pokok buah zaitun kapal di Palestin tu subur. Maknanya berkat. Berkat-berkat ni tadi subur. Maknanya tumbuh-subur lah yang ni haula kubur-kubur para nabi, para rasul gapo, patu ulama-ulama, syuhada, semua ada. Pasal apa lagi sana? Selaginya ialah Al-Aqsa ini ialah medan mati syahid umat manusia. Tak ada. Siapa hari ni? Hari ni tiada sahabat apa? 10,000 dah budak meninggal. 10,000 berapa 10,000? 10,000 tak silap. 10,000 sudah syuhada, jadi syahid. Bumi Aqsa ini ialah bumi syuhada sampai hari kiamat. Kisah mula-mula kita tengok kisah apa? Kisah contohnya kisah peperangan di antara Jalut dan Talut. Siapa? Jalut dan Talut. Mana tu berlaku? Di Palestin. Di Aqsa. Yang mana Nabi Daud duduk sebelah Jalut. Talut ni jahat. Dia ni Jalut. Sehingga berapa ramai wafat. Tentera Islam berapa ramai wafat. Apa ya? Kemudian mari pula lepas macam-macam mari. Sehinggalah terakhirnya siapa tu? Salahuddin Al-Ayyubi. Situ. Sehingga kali ini itulah bumi syuhada. Akan berlaku perang sehingga sama-sama. Peluang nak menjadi syahid. Orang situ tu syukur. Sujud syukur. Bila mati, syuhada. Siapa kali ini? Jadi kita tak pelik lah.
Pasal situlah bumi perjuangan. Nabi Allah Sulaiman pun situ juga. Loyak ni semua. Loyak punya semua situ kau situ. Pasal apa? Itulah bumi berkat. Pasal apa? Itulah bumi yang mana dikatakan bumi syuhada. Di samping banyaknya makam-makam para nabi, para rasul, para makam-makam daripada para ulama, di situ juga adalah makam para syuhada. Linuriya min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah ni Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Okay. Perjalanan Nabi tadi daripada Mekah naik buruk sehingga Nabi ni dalam perjalanan ini macam-macam lah ditunjukkan. Ada peristiwa baik, ada peristiwa buruk kelakon dalam umat dia. Diganggu dengan dunia dan sebagainya. Dia diperlihatkan dengan orang yang buat kebajikan yang fi sabilillah dan sebagainya. Orang-orang yang mana yang makan riba, semua nampak. Sehinggalah Nabi ni siapa setempat tu suruh berhenti. Jibril kata turun, mai dia datang. Pergi pula berhenti, kata turun, mai dia datang. Pergi pula berhenti, turun, mai dia datang. Nabi bertanya, Jibril, apa suruh berhenti? Ya Rasulullah, ya Muhammad, tempat yang pertama tadi, berhenti tadi, nama dia Yasrib. Yang mana di negeri inilah kamu akan berhijrah. Nanti sikit lagi akan sapa kereta hijrah, mungkin orang Islam. Yasrib, nama sebelum nama Madinah. Yasrib ni negeri yang banyak penyakit. Sebab tu lepas Nabi duduk di Madinah tu, Nabi cakap, Nabi alihkan penyakit tu, tanah penyakit tu pergi bila tempat lain. Ni pasti jadi Madinah, sebuah bandar yang bercahaya. Sebab tu Madinatul Munawwarah. Cahaya apa? Cahaya iman di situ. Okay. Duduk di Madinah sembahyang 2 rakaat. Lepas tu pergi lagi daripada Madinah naik pakatan. Mana ni? Ke Tursina. Tempat kedua tu di Tursina. Pada tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Di Tursina. Maya situ. Turun pula bawah di Baitul Lahab. Baitul Lahab tempat mana? Tempat Nabi Isa dilahirkan. Lepas tu baru sampai ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi Jibril pun cocok dinding Masjidil Aqsa tu, tambahlah borok situ. Tu kisah dia. Berapa dah? Aku 9 dah ni. Kita naik ni taklid lagi ni. Baru nak pergi jalan lagi. Boleh lagi? Boleh lagi bosan? Boleh lagi kau? Boleh. Dia boleh. Ni rekah dah ni. Rekah mana benda ni? Okey. Kemudian bila siapa di Masjidil Aqsa tu, semua para nabi, para rasul berhimpun belaka di Masjidil Aqsa tu 124,000 orang. Para nabi dan rasul. Dan Nabi mengimamkan sembahyang. Dan lepas tu selesai dah berlaku naik atas ni, Jibril mari 2 bekas minuman. 1 arak dan 1 lagi susu. Nabi pilih ambil susu. Maka Nabi minum susu. Dia boleh kata, mojo ambil susu. Kalau ambil arak habis buat mabuk lagi. Macam ni arak akhir lagi ni. Tak hari lagi ayat arak ni masa di Madinah. Dan di masa ni Mekah lagi Nabi tak hijrah lagi ni. Jadi naik. Okey. Lepas minum dah berlaku, sebut lekat nombor jalan jauh dah ni dah agak lah juga dia. Jibril punya tahu mak ni naik. Biar lepas tu wak mari tangga. Nama dia Mi'raj. Araja naik, Mi'raj alat untuk naik. Tangga lah. Tak kira lah lift ke apa-apa, tak kira lah. Araja naik.
Summa ya'udu ilaihi kana miqdaruhu alfa sanatin mimma kita baca surah sejadah, okey. Arwah tu naik. Mi'raj ni alat untuk naik. So dia tangguh. Dia akan ambil tangguh. Tangguh, maka naiklah Nabi bersama dengan Jibril. Tangguh pertama, langit yang pertama. Langit yang pertama, nak suruh siapa di langit pertama tu cukup tinggi, iaitu 500 tahun perjalanan. Ketuk pintu, ada pintu. Pada boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala ni nak daripada Mekah langsung ke atas boleh, tak ada masalah. Tapi Allah nak menghiburkan Nabi ni. Nak royaknya perjalanan Nabi belaka-laka tu, Allah nak royak ke Nabi, nak suruh kita ni faham bahawa saja perjuangan Nabi-Nabi dulu pun teruk juga. Nabi ni kadang-kadang sedih ni. Nak segar Nabi nak royak dulu. Pejuang para rasul dan Nabi dulu pun dia uji dengan berat juga. Itu yang tujuannya pergi sini. Ni tempat Nabi Musa, ni tempat Nabi Isa. Jumpalah kawan. Pokok naik datang. Ketuk itu siapa? Hamba Jibril. Seorang ke? Dua orang. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Baru. Padahal Jibril ni naik tiap-tiap hari ni. Naik turun ni, tapi nak royaknya, nak naik ke langit ni kena minta pembenaran dulu. Tak maknanya bentar kena mau biasa kat makam dia rasa tak. Kita nak masuk rumah kita, tak boleh makan masuk gitu. Kita dulu. Sebab tu kita dianjurkan nak naik rumah kita diminta untuk ketuk pintu atau kita beri salam. Assalamualaikum. Ada orang, tak ada orang pun kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang assalamu ala ibadillahi salihin. Waktu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu kan tak ada orang. Tapi kena bisa ni. Bisa ni baru buka. Hak buka pintu ni bukan cala-cala orang. Malaikat. Berapa ramai? 70,000 malaikat. Berarti pintu bukan kecil. Dan malaikat pun bukan kecil. Malaikat besar. Malaikat besar. Jibril sendiri apa nak tunjukkan Nabi. Bila jumpa dengan Jibril kena tunjuk kat rupa sebenar. Rupa sebenar kaki duduk mana, kepala duduk mana, tak temu tengok. Malaikat besar tak besar Jibril. Kalau siapa aku perintah atas tu, aku perintah Hamlatul Arsh, kau dia pikul arah tu. Malaikat Nabi kata, malaikat dia pikul arah tu. Telinga dengan bau tu 500 tahun berjalan ni. Ujung telinga ni dengan bau. Tak tahu lah pasal mana. Kau tubuh tak tahu lagi ujung telinga dengan bau tu. 500 tahun berjalan ni. Tak tahu lah kaki pasal mana. Tinggi mana tak tahu lah. Ni kita sini dekat dia bukan dia. Tapi itulah jarak dia. Dibuka oleh 70,000. Berarti ucap abad tu sama datang kan. Tu maka buka pintu tu berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bapa segala manusia, abal bashar. Bapa segala manusia. Tengok ni kau cucu ambo ni. Ambo lah cucu. Dia. Sebab tu Nabi ada paling kanan. Dia cerita ni. Pertama kata cerita tak nak cerita tu. Masuk. Malam amu ceramah dah malam. Di dapur malam. Amu minta masuk sejak tengok. Amu juga. Dia tengok tak ada hadir tu. Dia tak sejak tengok dia. Dia tengok. Dia setuju belakang ni. Terus bila nak tengok dia lagi ni tak naik lagi. Mau nak sana tamu baru. Nak tahu tak lagi. Kita mereka. Nak mereka tu bahaya. Jadi bila naik ni tengok adik kanan senyum, adik kiri sedih. Apa? Tengok adik kanan ramah juga anak cucu ambo ni beriman. Tengok adik kiri ramah juga kafir. Sedih. Sebab tu nak ayat apa ni? Kita hidup ni, mokpok kita, kau mati-mati ke? Hidup hati ke kita ni?
Jangan kita buat terlepas ni. Mampu kita dah tunggu ni doa-doa kita ni. Dia tunggu. Nabi ada tengok, oh ni lah cucu Allah ujungnya. Rasulullah ni ialah abal arwah. Pok segala ruh. Nabi ada ni abal basyar. Pok segala manusia. Abal anbiya, pok segala Nabi. Itu ialah Nabi Ibrahim. Nanti datang itu. Lalu itu je. Jadi bila tengok lagi tu, Allah ni cucu Allah ni junya gini, apa ni anak yang soleh apa gini-gini. Tengok dah. Nak ayatnya kita ni, ibu bapa kita dia kubur tu, dia tengok duk hati kita ni. Dia tengok kita bila lah doa-doa lah ke mana. Kena doa lah ke dia, Rabbi firli wali walidayya Allah kepada dosa apa. Dosa kita buat. Kena doa. Baru dia syukur sikit ni kat doa. Doa bagi saya Allah, amat kaya. Nak kaya mati kita. Bila hamba kaya, bila hamba sini. Kempok tak doa. Kaya kempok tak doa. Kena doa. Sebab tu menjadi rukun bagi khutbah jemaah. Tiap-tiap minggu tu, terimam wajib dia berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kata dia berbut. Kata dia berbut tu. Kalau orang mati, anak-anak dia terdoa dia. Orang lagi amal pasal ada untuk orang mati. Ya Allah, ampuni dosa orang Islam yang beriman, orang laki-laki puas, orang yang orang Islam, laki dia puas, dia juga sama ada hidup ataupun orang telah mati. Kalau telah mati dia berbut. Hamba ingat ke? Contoh ni, hamba rasa sepuh. Hamba ingat dalam TV tu cerita drama anak tak cara kopok ni sebagai drama. Dalam otak hamba tu drama, record S mata-mata. Tapi baru ni hamba jumpa sungguh bahawasanya anak lebih tak cara kopok. Sore tu bagi jumpa dengan hamba, dia keceknya dia kata okey jaga apa ni? Hamba jaga apa ni kakak ipar dengan abang ipar aku. Jaga kau ni. Dia mandi, dia beri makan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Lepas tu anak-anak dia tak cara belakang. Ada seorang orang ni lah beri gaji ke apa. Anak dia seorang. Tu pun tak ada balik. Orang lain kata ambil lah perang. Kasih perang. Lepas tu hari tu dia bagi awal lagi. Allah. Itu yang setengah orang takut bagi awal tu kan anak tu. Tapi orang takut tak cara nyanyi kata gitu. Awal tu awal kamu kata selama kini aku ingat kau cerita di TV ya. Apa kira-kira di TV ya, rupa-rupanya betul-betul lah. Tak cara. Nak apa ada kena seteruk, nak tak ada gerak, nak ada mana-mana. Anak sibuk, anak bukan kerja biasa, kerja kacik lakon ni. Bukan kata tak ada pendapat buat lakon, dia ada jawatan ni. Maknanya sore je hak cara ni. Hak ni sore ni. Tapi balik pun sebulan sekali balik. Tidak kata balik kata minggu tu. Balik sebulan sekali. Tu yang balik pun mentah gitu ya. Tidak kata balik tengah hodok balik mentah sekali. Dia ubiti, boleh ubiti. Hak lain-lain piti tak boleh. Hamba ingat kau ambil TV rekod ingat kau rekod rubuh pun betul tu. Allah. Jadi kita ni mopok kita hak itu untuk doa kita. Sebab tu doa yang mustajab itu bukan hanya doa mopok untuk anak saja dah. Doa yang mustajab itu ialah doa daripada anak ke mopok. Sebab tu dalam hadis Nabi pun sebut ini bila iza mata Abdul Adam, bila mati ibnu Adam, anak Adam tu, dan ingkata amalu, terputus segala amalan dia illa min salat, kecuali 3 perkara. Iza mata Abdul Adam ada baca, iza mata insan ada baca. Bila mati seorang manusia, maka terputuslah segala amalan dia kecuali 3 perkara. Iaitu termasuk 3 perkara salah satu ialah wa waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapa.
Tu sebab tu doa anak tu mustajab. Dan bukan ada hadis dalam cerita bahawa saja doa anak tu boleh angkat martabat mak ayah dia tu. Daripada syurga yang rendah pada syurga yang lebih tinggi. Pasal apa ni amuk gini orang ni? Amuk amal dia tak banyak. Doa anak. Allah. Itulah sebab tu gambar dia cerita jumpa Nabi Adam tu bukan saja tu nak royak mak kita duk tunggu sombong dengan kita. Itulah dikatakan sebagai abal bashar, pok segala makhluk, pok segala manusia ni duk tunggu ni. Jadi pok kita ni tunggu juga kita ni. Walaupun dia ni masih hidup ataupun telah meninggal dunia pun, dia tunggu doa kita ni. Tentulah kita ni anak, kau kita lain-lain pok dah duduk. Dan kita anak juga. Dan walaupun kita tua, dan sama ada ayah kita telah meninggal, mak kita ni. Kalau ada lagi bagus. Doa lah ni. Kita pun balik jumpa dengan mak ayah kita, minta dia doa kita, doa kebaikan. Kita pun doa untuk kebaikan ke dia. Jadi Nabi Adam ni, itulah yang pertama hidup. Bukan. Okay. Lepas tu naik pula. Pergi pula, jaruk pula 500 tahun pula. Baru temu pintu langit yang kedua. Yang jauh di antara langit ke langit tu. Buka pintu lah, 70,000 malaikat pula buka. Situ nampak tak? Siapa dia tu? Dua orang Nabi situ. Siapa dia? Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Dua orang. Mana tu? Palestin. Akhir-akhir Palestin ni kan? Nabi Isa dia turun. Peperangan yang terakhir akan berlaku di dunia kiamat kan? Nabi Isa turun. Turun ni memerangi Dajjal bersama dengan Imam Mahdi. Situlah tempat tanda ayat bumi syuhada tu sampai kiamat. Peluang nak cari pahala mata syahid ni. Situ tempat. Nah, daripada dulu ini betul. Bumi tu memang gitu. Sebab tu dia berkat. Dan nanti terakhir Nabi Isa tu membunuh Dajjal di situ. Okey. Jadi ayat ni bukan itu sampai ke masa akan datang. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kalau cerita daripada masjid ke masjid pun hidup kita tak boleh mikir ke lain tu. Mikir masjid tak mikir. Tak sedap mikir lain. Ni kau tua duk mikir lagi nak tambah kau tua. Fikir tambah masjid. Masjid. Maknanya Zuhur mari masjid, Zuhur asar mari masjid, Isya mari masjid, Maghrib mari. Tu lah kita. Pasal situ lah tempat tu rahmat Allah punya masjid. Ni duk kau tua nak pergi shopping, kau nak pergi shopping. Kamu fikir kan? Jadi dulu juga ambo duk buat bila ada tua-tua belakang ni, tentu dah orang yang akan mengatik berzikir. Tak hukum. Rupanya dia tua ni orang tak berzikir juga. Orang duk kedai kopi juga, dia tengok TV juga. Ambo dalam gambar yang ambo mula ke? Dia tua ni berkali jadi juru belakang dah di sini. Banyak salah pemikiran ambo ni. Orang kata dia orang tua, kata ada dah. Akan pergi masjid di belakang. Dah. Kalau orang tua pergi masjid belakang penuh di sini. Pasal mana tua belakang. Dia benar ni. Tak mari juga. Kau mari hari ni. Minggu ni mari dah mari minggu depan. Mari juga. Tak ada kamu tua. Kau tua kau banyak luar ni. Kau dah tua ni? Tak tua lagi. Nama muda apa? Nama muda kata satu, pak mati muda, mati muda dia. Muda mati. Nak sebut nak ayatnya. Sebab tu kita ni tidak boleh bertangguh. Kalau kita tengok satu perkara yang boleh neng kita ni ada 5 perkara yang tunggu kita. 5 perkara. Yang pertama, kita hidup lah. Tak kira tua, tak kira muda. Kalau kita ingat 5 perkara ni biarin. Aku tak ingat. Kau ingat pun, kau tak ingat deh. Yang pertama sekali kalau tunggu kita ialah malakul maut. Dia tunggu kita.
Kita tak khabar ni, malaikat maut ni dia mari ziarah kita 70 kali sehari. 70 kali sehari. Kali 24 jam. Lebih kurang 24 minit sekali mari tengok kita. 70 kali sehari. Allah. Kita tak khabar, dia tahu. Malaikat maut. Yang pertama dia tunggu kita. Jadi kita ni lagu mana kita ni? Tu dapat doa tu comel dah. Allahumma ahdina bil iman wa amisna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Dah. Boleh dah. Masa mati dan iman ni malaikat maut tu mari ni. Dia tunggu kita ni yang pertama. Yang keduanya ialah muka nakir dia tunggu kita. Muka nakir. Yang ketiganya kubur, himpitan kubur dia tunggu kita ni. Masuk dan ni siap. Akibit. Ikut. Bukan lagi. Yang mana yang dia tunggu kita. Kemudian himpitan kubur dia tunggu kita. Yang seterusnya ialah cacing ulat dia tunggu kita. Cacing ulat. Dia tunggu kita. Dia tunggu jasad kita nak makan kita. Allah. Jadi kalau tak khabar lagi dah. Tak tahu. Dia tunggu lah kau ni. Dia solid dah setara mana. Make up dah setara mana. Mereka ini sedang menunggu kita. Kita tak khabar ni. Tak khabar masa-masa mana. Mereka mau. Apa kata yes. Jalan. Tak ada ingkar-ingkar dah. Malaikat menghormati malaikat mari kita. Bukan malaikat mau saja. Kau mari kita tu dengan 70,000 malaikat. Satu rombongnya. Atas orang mati tu satu rombongnya. Mari. Kalau rombongnya baik, tak apalah. Dan di saat itu dekat kita masa duduk di halkum. Kita ni nyawa kita duduk lekum. Muka dia cabut. Daripada atas ni cabut ni. Roh kita daripada bawah naik sengak. Kohor panggil orang kita, kohor roh tu saja tupik. Dia selesa dalam kohor bayar. Tarik tupik. Siapa dia lekor rak tu. Siapa tiga tu taubat. Dia tutup. Tarik. Masa tu taubat tu mata kita pun memandang. Tengok belakang. Ambo teringat. Ambo 1 tahun tu, Ambo pergi di jabatan. Kawan. Pergi tukar nama daripada tua Ambo kepada orang tina Ambo. Dia sayang Ambo bahagia buat pertukaran tulis panggil apa? SO tu. SO dah dia tanya. Dia tengok kecek dengan dia. Ambo duduk meja ni, dia duduk meja. Dia meja dia. Dia tak ada ni, Ambo tak ada. Dia tengok kecek. Dia kata, tu. Betul, mati. Depan di jabatan apa kawan. Rupa-rupanya baru bila kita duduk dengar rupanya kita tahu rupanya orang nak mati ni dia didatangi oleh malaikat dan dia nampak. Dia nampak. Nampak tak nampak dalam Quran surah kita dah baca semua surah Al-Waqiah yang membaca. Surah Al-Waqiah, Al-Waqiah. Al-Waqiah 34. Surah Waqiah ni katanya surah rezeki. Surah rezeki tapi dalam ni tak cerita surah rezeki. Ceritanya ialah cerita yang menyatakan falaula iza balaghatil hulqum nama siapa dulu wa antum hina izin tanzuru di saat itu kamu akan melihat dia akan boleh lihat batu mata mandi dia yang nampak mereka
Wa antum hina idzin tanzur. Di saat nyawa duk lekung, mereka dia pun baru nampak mereka. Kalau tengok mereka, dia nyawa duk lekung. Itu nyawa duk lekung. Nah, oh ya. Ni bukan main-main. Di saat nyawa duk lekung, barulah mereka menampakkan dia. Dan di kala itu mata kita sudah tengok memandai itu, dan di saat itu juga dipamerkan segala amal-amal kita. Daripada kita budak-budak saat di akhir banding muda, sampai kan kita nak mati. Gapo amalan kita sebab tu nak kita. Ya Allah, janganlah tunjuk benda-benda kata comel tadi kita. Tunjuk benda comel saya. Tunjuk minta doa. Masa kita ni tak kita kenal diri kita ni. Banyak perkara kita buat betul-betul tapi Allah tutup tak sini nampak orang. Jadi janganlah di saat kita nak mati tu Allah buka mula. Tu. Itu kita bimbang. Apabila Allah buka dengan hak tak boleh takut, dia kita terlalak. Tak boleh nak mengucap dengan la ilaha illallah. Duk galik tengok benda tu. Jadi sebab tu bukan main-main dia. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzur. Apa kata? Okey. Nabi ada naik langit yang kedua. To be continue. Mula dah. Jangan kata bisik lama. Boleh cerita tak apa. Dah. Jadi kita berhenti dulu. Dah. Naik untuk langit kedua tu sambung semula lah. Ada mula tu lah bila kita boleh kita mengajar apa. Dah. Pasalnya tak klik lagi ni. Naik dia lepas luar saja lepas angin. Dia tak ada klik takut putus salji bahaya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dia kita ambil iktibar yang terakhir kita berhentinya mak ayah kita sebenarnya sedang menunggu segala amal soleh terutama doa. Sebab kalau kita buat benda buruk sedih dia teriak. Dan kita duduk buat sikit tak boleh. Dan kalau kita buat amal soleh, kita buat sedekah apa kita semaya puasa ngaji Quran syukur itu kata tengok kanan syukur, tengok kiri tengok kalau anak cucu dia ada apa. Ayatnya amal baik. Dan dia sedang menunggu kita. Siapa ada ayat-ayat Quran itu kita maknanya gapo kok mu tinggalkan kesel surah Yasin. Surah Yasin. Kok mana kita tinggalkan semua tu akhir. Siapa begitu? Sebab tu nak tinggal kita, nak mati kita ni tinggal molek badan kita. Pasal ajar ilmu kita biar ilmu hak molek. Kalau kita ajar ilmu hak tak molek, maka hak tak molek tak siapa mulut kita. Jadi sebab itulah kita perlu sangat-sangat kasih syukur pada Allah SWT. Maknanya bila Nabi naik tu, apa Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi ni. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Padahal Nabi dan Rasul ada 124,000. Tapi disebutkan dengan hak ni. Pasal apa? Nak hiburkan Nabi. Yang pertama ni ayat. Ayatnya ada ayatnya segala-gala kita buat tu kena ingat ni jasa mu ayat kita. Sebab tu syukur juga bacalah Fatihah hadiah dia. Dia syukur juga kita ada doa, kita Allah ampunkan dosa-dosa dia. Pasti itu. Tina ni pok segala manusia. Jadi pok kita lah. Pok kita sendiri, orang dunia pok kita sendiri. Jangan lupa untuk buat kebaikan untuk mengalir kita. Jadi yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang baik telah kita jawab sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi